Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, iaitu berpuasa hari 6 hari di bulan Syawal dan berziarah ke Madinah. Peristiwa ini masuk haji, kerja haji, selesai haji dah 9, 10, 11, 13 itu dah selesai haji, pergi Madinah pula ziarah. Itu semua sunnah Nabi SAW. Seperti mana dah tamat raya Syawal, puasa 6 hari, sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW untuk pertama kalinya merayakan Aidil Fitri dengan melaksanakan salat pada tahun kedua setelah hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa walahu ila yaumiddin, amma ba'. Terima kasih pada ustazah kuliah yang pertama. Saya kuliah yang kedua ni. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih teruskan lagi usaha kita, penat lelah kita, pencarian kita tentang Lailatul Qadar. Belum selesai, belum habis selagi belum tamat Ramadan. Jadi dalam mencari Lailatul Qadar ini memanglah apa saja bentuk ibadah yang mampu kita buat, silakan buat. Selagi benda tu ibadah baik, teruskan. Cuma ada yang mampu kita maksimumkan sepanjang malam, ada yang kita tak mampu, kita buat sekadar-kadar yang boleh. Okey, Lailatul Qadar ini ialah semua tahu bermula daripada maghrib sampai ke subuh, azan subuh. Lebih kurang berapa jam? 11 jam lah kita jangka, kita kira lebih kurang 11 jam. Dalam masa 11 jam tu, apa perkara yang maksimum kita boleh buat, yang paling banyak? Kalau nak semayang 11 jam larat tak? Tak mampu kita. Kalau nak baca Quran pun 11 jam, tak mampu. Jadi yang mampu kita buat sebanyak yang mungkin untuk penuhkan 11 jam tu adalah i'tikaf dalam rumah Allah, buat i'tikaf dalam masjid. Itulah kita mampu buat sepanjang 11 jam. Duduk dalam rumah, duduk dalam masjid, dalam rumah Allah ni i'tikaf, seperti kita sebut dulu. Jadi semasa tu kita semayang, kita apa semua, tak buat apa pun, pahala tak berhenti catitannya. Terus, walaupun kita lena je, tidur je, duduk diam je, pun tercatat pahalanya. Jadi nak mencari Lailatul Qadar ni, kita kena ada kesungguhan. Seperti mana orang nak berjaya dalam bisnes, dia kena ada kesungguhan dia, kan? Bersungguh-sungguh, tekun dengan kerja yang dia buat. Begitu juga kita kena ada kesungguhannya. Biar kita dalam keadaan rasa penat, lelah dan sebagainya, tapi yang penting kita nak cari benda tersebut, pasti Allah akan bagi. Dan alhamdulillah kita pula tahun ni macam petanda besar lah, bukan kita nak kata malam tu Lailatul Qadar, sebab bertembung malam Jumaat dengan malam 27, kan? 27. Jadi ikut Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan Lailatul Qadar setiap tahun adalah 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, walaupun tak kena Jumaat, dia pilih tarikh 27. Tapi bagi kita dalam mazhab Syafi'i, kata tak menentu, boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi dan sebagainya. Tapi kalau Imam Haddad punya formula, dia kata kalau bertembung hari malam Jumaat dengan ganjil, maka aku harap itulah yang paling tepat untuk dianggap sebagai Lailatul Qadar. Jadi dan begitu juga kalau kita tahu ni, kalau ikut formula Imam Ghazali pun, bermula puasa hari Ahad, maka dia jangka pada hari 27 Ramadan, malam 7 Ramadan. Jadi itu jangkaan formula-formula para ulama. Yang paling tepat sekali adalah formula Nabi SAW, 5 malam ganjil. Carilah, buat 5 malam tu, memang kenal, dapatlah, tepatlah. Masya Allah, kita punya tajuk hari ni pula Hari Raya. Nak cerita Hari Raya pun kan? Nanti Kang hilang semangat Lailatul Qadar ni. Tak apalah, kita dah ikut turutan buku, mungkin kita dah baca berkaitan dengan Lailatul Qadar, yang Masya Allah poin yang kita dapat dalam buku ni tentang perjuangan Nabi Syam'un menjadi banyaklah modal ceramah saya, kan? Ceramah. Sebab banyak orang anggap kelebihan Lailatul Qadar itu
yang kita tahu lebih daripada 1000 bulan. Tapi 1000 bulan siapa? 1000 bulan kita ke? Kalau 1000 bulan kita tak ada nilai apa lah. Makan, tidur, makan, tidur, tidur, makan. Tidur, tidur, makan, makan, makan. Kan? Itu. Semayang adalah berapa rakaat semayang. Kalau 1000 bulan yang tu, tak ada apa-apa lah, sikit sangat lah. Kan? Tapi 1000 bulan yang Allah gandakan lebih baik daripada siapa punya 1000 bulan. Lebih baik daripada Nabi Syam'un punya 1000 bulan. Apa dia yang dia punya tu? Dia punya siang puasa dan jihad jalan Allah, malam qiyamul lail. Siang puasa dan jihad, malam qiyamul lail. Siang puasa jihad, malam qiyamul lail, 1000 bulan. Kan? Kali dengan 30 hari, berapa hari? Tak tahu, nak tengok kalkulator kan. 300,000 ke 30,000 ke hari. Jadi begitulah nilai Lailatul Qadar kita lebih baik daripada dia punya. Yang dia siang tak pernah putus puasa, tak pernah berhenti jihad, pedang gantung di badan, malam qiyamul lail tak pernah tinggal selama 1000 bulan. Kita satu malam je hidupkan qiyamul lail. Satu malam je kita hidupkan dengan ibadah yang baik. Lebih baik pada dia punya amalan sebulan tadi. Kan? Dia seorang Nabi. Khilaf ulama, dia Rasul ke tidak, wallah alam. Tapi dia memang Nabi, Syam'un. Yang kita dah baca kisahnya tentang Lailatul Qadar. Okey, memang kita sebut i'tikaf lah terbaik, tapi jangan pula kita terlalu memberi tumpuan kepada i'tikaf sehingga kita abaikan kewajiban yang lain. Contoh, Sayyidina Abdullah bin Abbas bila ada tuntutan orang minta tolong, dia i'tikaf 10 malam terakhir. Ada orang minta tolong nak buat satu perkara lah, satu hajat. Jadi di rumah orang tu, maka dia, banyak orang yang kata, aku tak nak pergi, aku nak i'tikaf. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku lebih suka tolong dia satu perkara daripada 30 malam i'tikaf. Sebab i'tikaf memang pahala banyak, bagus. Tapi bila kita keluar kerana hajat, pahala i'tikaf kita tak terputus, tercatat pahala. Kita tunai hajat orang tu, tunai hajat dia yang baik, bantu dia dan sebagainya. Maka itu disebutkan bahawa kita, ya, kadang-kadang ada orang mungkin ada hajat, keperluan, orang minta tolong, kita keluar je lah, pergi minta tolong. InsyaAllah pahala i'tikaf kita yang kita mula daripada maghrib tadi, sekarang ni dah pukul 10, orang minta tolong pergi angkat tu, angkat ni, tolong. Contohnya, tak ada siapa dah nak boleh tolong ni, minta kita aja, kita pergi tolong, i'tikaf kita full dapat, tolong pun dapat pahala. Malam Lailatul Qadar lagi. Jadi Allah akan balas apa yang kita buat pada orang pada malam Lailatul Qadar tu. Kita akan dapat apa yang kita buat pada orang. Kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan kita punya. Kita maafkan orang, Allah ampun dosa kita. Kita kedekut nak maafkan orang, Allah pun kedekut juga, macam kedekut juga nak maafkan kita. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'ahum. Mereka orang munafik tipu Allah, Allah tipu balik dia orang. Allah guna bahasa yang macam tu. Mereka kedekut pada Allah, kedekut pada orang, Allah kedekut dengan dia. Jadi bila kita gunakan malam tu untuk buat segala kebaikan, kita tak boleh kata orang i'tikaf jelah dapat Lailatul Qadar, tak datang i'tikaf tak dapat Lailatul Qadar. Tak semestinya. Mungkin dia boleh buat cara lain, semuanya bentuk ibadah. Dia tolong tunai hajat orang ni, buat tu, buat ni, tolong. Boleh jadi pahala dia lebih, ikhlasnya lebih. Jadi kita tak perlu nak menuding orang lain. Engkau tak i'tikaf man tadi, rugilah engkau. Engkau tak semayang qiyamul lail dengan tu imam Masjid Al-Falah, rugi. Kita pun yang buat ni pun kita tak tahu kita untung ke rugi. Belum tentu. Jadi kita nampak yang kita aja. Kita buat yang kita punya, dia tak datang, kita sangka baiklah, mungkin dia buat yang lebih baik. Dah cukup, selamat kita punya amal ibadah. Kalau kita letak sangka buruk, dia ni tak nampak pun tadi, ni time nak buka puasa mai, dia nak makan mai, hari ni pula buat khatam Quran, dapat hadiah dia datang, malam dia mulai tak mai pun. Jangan sangka buruk jahat pada orang. Takut dengan sangka buruk pada orang, Allah padam yang kita punya, dia selamat. Jadi kita letak sangka baik, dia alhamdulillah, dia cara dia, kita cara kita. Kita pilih nak i'tikaf, kita pilih nak buat ni, nak buat ni. Orang lain tak boleh i'tikaf,
Mungkin orang yang tak i'tikaf dapat pahala lebih besar daripada i'tikaf. Mungkin isterinya, si isteri tak dapat i'tikaf. Kenapa tak dapat i'tikaf? Taat suami. Suami kata jangan pergi, kau duduk rumah je lah. Sekarang di rumah, taat. Taat tu lebih besar daripada pahala kalau dia keluar pergi i'tikaf. Jadi itu antara aulawiyat yang perlu kita teliti dalam hal-hal nak buat ibadah. Sebab tu kita minta doa pada yang Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Dhar, inni uhibbuk, aku sayang engkau, jangan lupa lepas sembahyang baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan, kita pun jangan tinggal. Apa dia diminta ni? Ya Allah, bantulah aku untuk boleh berzikir pada engkau. Tolong aku dapat zikir pada engkau. Tolong aku boleh syukur pada engkau. Tolong aku boleh buat ibadah yang sebaik-baiknya pada engkau. Ibadah yang sebaik. Dalam doa Nabi Sulaiman, surah Namli, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, lebih kurang kandungan ayat doa Nabi ajar tu juga, tapi dalam bentuk ayat yang lain. Dia doa, ya Allah, bagilah aku ni mampu bersyukur atas nikmat yang kau beri ke aku dan kepada ibu bapa aku. Dan bagilah aku ni boleh buat ibadah yang engkau redha. Bagilah aku mampu buat ibadah yang engkau redha. Jadi kalau disebut ibadah yang engkau Allah redha, yang Allah redha, berarti ada ibadah yang Allah tak redha. Ibadah tapi Allah tak redha. Ada ibadah tapi Allah tak redha. Ibadah bukan buat maksiat. Maksiat tu lain cerita. Ni buat bentuk ibadah tapi Allah tak redha. Yang ni kita takut kita salah pilih. Kita nak buat ibadah tapi kena benda yang Allah tak redha. Nak pergi juga masjid, suami tak bagi pergi, tak redha. Pergi juga, dia tak kisah apa aku nak kacau aku. Kereta aku ada, boleh bawa kereta sendiri kan. Bukan suruh dia hantar, aku nak pergi sendiri. Suami dia kata jangan pergi. Nak pergi juga, pergilah dia ibadah masjid. Mungkin tak dapat redha Allah kan. Begitu juga kita dengan mak ayah kita dan sebagainya. Jadi itulah kedudukannya. Jadi kita minta supaya Allah bagi taufik kita, petunjuk supaya kita pilih ibadah yang memang Allah redha, tepat. Itu jangan lupa doa tadi, a'inni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi walaupun tadi cerita contoh je, suami tak bagi, dia pergi juga. Tapi kesalahan tu juga suami terlibat. Nabi kata, la tamna'u ima'akum anil masajid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan cik suami, wahai cik suami, jangan kamu larang isteri kamu nak pergi masjid. Dia semangat nak pergi, kau larang pula. Jangan larang. Sayyidina Umar Al-Khattab memang dia rasa tak senang isteri dia rajin di masjid. Cemburu dia. Isteri dia comel kot kan, dia cemburu sangat. Jadi isteri dia rajin pula, ulang alik pergi sembahyang. Lepas tu orang cakap, kami dengar rasa macam Omar ni tak setuju engkau pergi masjid. Cakap ke isteri dia, isteri lain lah, orang perempuan lain, kau ni okey ke? Boleh keluar ke? Omar tak larang kau pun, tak pernah direct kata jangan pun. Apa sebab dia tak kata jangan? Tiba-tiba orang lain cakap, kata, aku tahu Omar tak berani kata jangan pergi sebab Nabi larang. Nabi kata jangan larang isteri-isteri kamu pergi masjid. Dia pun tak berani nak kata jangan pergi kan? Jadi pergilah, hati dia dah rasa macam tak setuju lah kan. Dia simpan je lah, dan Nabi larang. Bini rajin nak pergi kan. Ala kulli hal, begitulah kedudukannya. Maka selagi tujuan pergi masjid itu tujuan yang memang baik, nak cari Lailatul Qadar, suami tak dapat, malas nak beribadah, isteri rajin, untunglah juga, dia penumpanglah juga. Janganlah dia dah malas halang kawan yang rajin nak pergi kan. Jadi rugi dua kali ganda kan. Dia tak dapat, isteri dia tak dapat. Sekurang-kurang dia tak dapat, isteri dia izinkan isteri dia buat, bagi lagi dorongan. Okey nak pergi, tak apa, nah bagi sahur, tak payah bang sahur sini lah, pergi sahur masjid enam kan. Contohnya semangat dia nak buat ibadah, kita menumpang pahalanya kan. Untunglah. Okey, ala kulli hal, itulah semangat kita supaya kita cari peluang lebih besar daripada amalan Nabi Syam'un tadi, yang masya-Allah jihadnya di jalan Allah Taala sepanjang 1000 bulan. Jadi turunnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, surah Al-Qadar, kerana cerita tu.
Cerita Nabi tak buka pedang sepanjang 1000 bulan, Nabi Syamun tu. Jadi para sahabat semua rasa monyok, alamak kami apa pun tak dapat. Nak lawan 83 tahun dia punya jihad. Kami jihad mungkinlah seminggu, sebulan, dan perang pergi sebulan. Tapi nak lawan 1000 bulan, habislah. Maka Allah turun, amalan engkau malam itu Qadar lebih baik daripada dia punya amalan. Ada orang tanya ke? Ada. Jadi itulah kita kena usaha sebanyak yang mungkin untuk kita dapatkan Lailatul Qadar, masya-Allah. Dulu-dulu saya tak faham juga. Saya pun ada orang jemput nak majlis khatam Quran di rumah. Para habaib ini macam Kak Sarwar cerita tadi, banyak buat majlis khatam Quran di rumah, kumpul orang soleh ni berdoa-doa. Jadi saya rasa aku nak duduk masjid lagi bagus, kan? Duduk masjid lagi etikaf lagi bagus lah. Malah tak nak pergi. Baru nampak tentang Abdullah bin Abbas tu punya hujah tadi, barulah kita nampak tunai hajat orang tu lagi besar daripada kita duduk etikaf tak tunai hajat orang. Kalau kita nak etikaf pun, niat etikaf tapi dah orang minta kita keluar pergi tunaikan hajat orang, maka selagi hajat tu yang baik lah, bukan hajat yang tak baik. Hajat yang baik yang membantu dia untuk meningkatkan agama dia, maka kita dapat membantu dia, pahala etikaf kita pun jalan juga, insya-Allah. Okey, kita tengok keutamaan hari raya, insya-Allah. Tapi janganlah bersemangat hari raya lagi ya. Kan? Sehingga lupakan semangat Lailatul Qadar ni. Kita bacalah. Yang dinamakan hari raya adalah hari pertama bulan Syawal. Iaitu Aidul Fitri. Tapi kita bukan hari pertama bulan Syawal, 30 hari bulan Syawal. Bukan 30 hari dah, 35 hari dah sekarang ni. Kan? Zulqaidah pun open house lagi. Dah Zulqaidah dah. Tapi tak apalah, benda tu tak salah pun kan. Kita nak ambil semangat Aidil Fitri tu, iaitu hari Aidil Fitri dan hari ke-10 bulan Zulhijjah. Itu juga sebahagian ulama kata hari raya bagi kaum muslimin. 10 hari Zulhijjah termasuk hari ke-10. Kita faham hari raya Aidil Adha bila 10 Zulhijjah. Tapi 1 sampai 9 kita anggap biasa, tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya kelebihan yang ada pada 1 sampai 9 sampai 10, kelebihannya sangat besar, sangat agung. Malah ada pandangan qil yang mengatakan kelebihannya lebih besar daripada 10 terakhir Ramadan. Kelebihan bila? Awal Zulhijjah 1 sampai 10. Lebih besar daripada 10 terakhir Ramadan. Itulah Lailatul Qadar. Jadi maksudnya 19 tu, 110 Zulhijjah tu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kelebihannya sangat besar. Lailatul Qadar 1 malam je, kelebihan yang agung. Tapi 10 terakhir ni 10 malam. Yang akan ada dalilnya akan kita bincang dalam tajuk yang akan datang lah. Berkaitan dengan Nabi kata lebih baik pada jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa sekali. Satu amalan pada 10. Jadi kita tak payah nak menanding, nak compare. Lailatul Qadar lebih baik ke yang ni lebih baik? Tak, kita anggap yang ni terbaik, yang ni pun terbaik. Dua-duanya mulia. Tak perlu kita nak rendahkan yang ni tak baik kot, ni lagi baik. Tak payah. Sebuah tu ada kelebihan. Iaitu Aidul Adha yang hari ke-10. Ni dia bicara hari raya ajalah. Tapi 1 sampai 9 pun ada hadis yang hebat kemuliaannya. Aidul Adha. Pada hari-hari itu kaum muslimin kembali dari kewajiban melaksanakan perintah Allah berupa puasa. Kalau Aidul Fitri kita puasa, lepas itu kita merayakan hari Syawal tu. Pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji sebelum 10 bulan Zulhijjah. Kan 9 sampai 9 tu kita prepare untuk haji. Masya-Allah, doa ya. Tahun ni boleh lah pergi haji. Ada siapa yang nak dapat pergi haji tahun ni kan? Ada peluang, jangan alamak, nantilah tahun depan pula, tundalah. Kalau boleh tak payah tunda. Sungguh-sungguh pergi tahun ni. Nampak yang pertamanya kita kata tahun ni dia kurangkan kuota kan, 1 juta untuk seluruh jemaah haji. Dan rakyat Malaysia dapat 14,300 kot, tak salah saya kan, separuh daripada 30,000. Siapa yang dapat
Jadi untunglah dia taklah merasa sesak, penat, ramai crowd macam dulu-dulu, kan. Dan kita kalau tolak, kita takut, kan, takut peluang akan datang tu tak tahu dah tertutup ke apa. Tahun depan ni tak jadi apa lagi kita pun tak tahu. Sebab di ambang-ambang terakhir ni kita dah nampak kebimbangan perkara yang berlaku seperti yang Nabi sebut. Ke depan kita tak tahulah, tahun depan ke 5 tahun lagi ke, kita tak tahu bila, tapi tanda-tanda tu dah ada, kan. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, iaitu akan berlaku huru-hara ketika ibadah haji. Huru-hara sehingga berlaku pembunuhan, bunuh, berdarah-darah di Mina sampai jadi anak sungai darah. Ini disebut dalam hadis. Dan juga di Mekah berlaku curi, pecah bilik, apa segalanya, membunuh dan sebagainya, tak aman. Sehingga bulan Muharram tu akan dibai'ahnya Imam Mahdi. Jadi sebelum datang tahun yang macam ni, ada peluang sekarang ni, kita dah nampak tak ada lagi apa-apa tanda lah haji tahun ni, kan. Sebab dia ada rentetan peristiwa berlaku sebelum peristiwa tu. Apa dia? Yang dikatakan oleh Syekh Fahmi Zamzam dalam kitab dia Kiamat Hampir Tiba tu. Dia kata akan berlaku tanda gerhana 2 kali bulan Ramadan. Malam pertama Ramadan gerhana bulan, pertengahan Ramadan yang sama gerhana matahari pula. Kalau itu berlaku, dia kata musim haji selepasnya, selepas Ramadan tu musim haji, itu yang berlaku tadi ni. Bunuh-bunuh dan sebagainya, kacau bilau. Lepas itu Muharramnya berlaku bai'ahnya Imam Mahdi. Jadi kita tak tahu akan datang ni, tapi bila tengok pada tanda-tanda lain, di Israelnya tanda, di mana-mana negara tanda, di Madinah ada tanda-tanda, semua tu dah nampak macam tak lama. Tapi tak lama tu kita tak boleh jangka dengan berapa tahun lagi. Itu tak boleh lah. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau ada orang boleh kira macam tu, tolak tepi, jangan percaya. Para ulama mengharamkan kita kira dengan jangkaan masa tahun-tahun. Kita hanya sebut tanda dah dekat. Bila dekat, berapa tahun tak tahu. Musim haji, Jadi sebut tadi, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan perintah Rasulullah SAW, iaitu berpuasa hari 6 hari di bulan Syawal dan berziarah ke Madinah. Peristiwa ini masuk haji, kerja haji, selesai haji dah 9, 10, 11, 13 itu dah selesai haji, pergi Madinah pula ziarah. Itu semua sunnah Nabi SAW. Seperti mana dah tamat raya Syawal, puasa 6 hari, sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW untuk pertama kalinya merayakan Aidil Fitri dengan melaksanakan salat pada tahun kedua setelah hijrah, ialah Ramadan pertama Nabi pun tahun 2 hijrah, raya pertama Nabi pun tahun 2 hijrah. Baginda tidak pernah meninggalkan hal ini, sehingga solat pada Aidil Fitri termasuk sunat muakkad yang sangat dianjurkan. Malah Nabi nak kalau boleh semua orang tak duduk di rumah pagi raya, datang tempat nak sembahyang raya. Sebab tu Nabi lebih suka sembahyang raya di tanah lapang tepi Masjid Nabawi tu. Di masjid apa tu? Ghamamah. Kan pernah pergi Masjid Nabawi, ziarah Masjid Ghamamah yang dia punya kubah banyak, macam Ayu Sofia punya kubah banyak, tapi kecil je lah masjid tu. Tu masjid namanya Ghamamah. Ghamamah maknanya awan, masjid awan bertimbun-timbun. Sebab tu dia buat kubah pun macam bertimbun-timbun banyak tu kan, gambaran macam awan tu bertimbun-timbun tebal, jadi payung Nabi. Ketika Nabi datang sembahyang Aidil Fitri dan khutbah selesai, Nabi beredar, awan tu pun beredar, jadi payung Nabi. Maka datang zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umawi, dia datang, dia buat kenangan. Tempat ni ada peristiwa Nabi, dia buat masjid. Sana ada peristiwa berkaitan Nabi, buat masjid. Sini. Tapi banyak masjid yang dia buat telah diroboh jadi tanah rata dah. Kecuali yang masih kekal, Masjid Ghamamah dan beberapa masjid depan tu Bakar Ali. Masjid Abu Bakar, Masjid Ali masih ada, tapi kunci tutup. Di Ghamamah dikatakan dia buka untuk kita sembahyang duha. Boleh pergi. Itu tempat Nabi jadi imam di situ. Jadi khutbah di situ. Nabi suka berkumpul di tanah lapang sebab apa? Sebab biar orang perempuan yang haid pun boleh datang, tak sembahyang tapi dengar khutbah. Itu tujuannya, kan? Tapi mungkin kita ni nak buat tanah lapang kat mana, kan?
Mungkin kita tak nampak kesesuaian di tanah lapang tu, macam tak sesuai di tempat kita lah. USJ ni dulu pernah lah masa saya jadi imam, orang cadang ya, kalau gitu Ustaz kita buat kat parking tu. Kalau kereta nak parking kat mana? Parking dalam masjid. Kereta masuk masjid, orang kat dalam masjid kan. Jadi menambah mudarat dia. Tak apalah, kita buat dalam masjidnya lah. Orang perempuan yang tak boleh datang, tak apalah, dia dengar live ke apa segalanya, cara yang lain. Tapi itu kesukaan Nabi, berkumpul semua. Dan Nabi suka sangat pengembala kambing ke apa, bawa main kambing, tambat kambing itu dia semayang, dengar khutbah kan. Berkumpul di tanah lapang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, hiasilah hari raya kamu dengan mengumandangkan takbir. Banyak. Bila mula takbirnya? Daripada maghrib malam Aidilfitri. Dah boleh mulakan takbir raya. Sehingga bila? Sehingga kita sembahyang Aidilfitri tamat. Dah mula Allah Akbar sembahyang Aidilfitri, dah tak disunnahkan lagi takbir hari raya. Kecuali Aidil Adha agak panjang. Bermula malam pertama Aidil Adha sehingga maghrib, sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Jadi berapa hari? 4 hari, 10, 11, 12, 13. Yasilah hari raya kamu dengan mengumandangkan takbir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah buat bilangan cukup lengkap 30 hari ataupun 29 puasa supaya kamu boleh mentakbirkan, mengumandangkan takbir malam raya. Jadi kita pula dah tukar pula takbir dengan apa? Kat mana murah? Kat mana murah? Kat mana? Mana murah? Kat mana sil? Kat mana sil? Malam tu takbir dah hilang. Sil kat mana? Sil kat mana? Berapa ringgit? Berapa ringgit? Itu yang ada ulangnya. Malam raya tu. Kan? Ini nasihat diri sendiri lah juga. Kadang-kadang kita keluar juga kan. Ala kulihan, itulah kalau boleh kita perbanyakkan takbir. Masya Allah dulu makmur masjid kan. Di Falah dulu kita buat grup dalam masjid, buat guna mikrofon bagi dengar semua. Yang pergi rumah pula buat 3 grup, 2 grup pergi USJ tu, USJ ni dan sebagainya. Ini syiar yang sangat baik. Tapi dia lah PKP-nya kita tak mampu nak buat demikian. Mudah-mudahan mungkin tahun ni boleh hidup balik kot, AJK boleh cadangkan hal tu supaya hidupkan balik takbir ke rumah kan. Tapi kita ni bahayanya bila rumah makan tu dia macam dah raya kan, macam hari raya punya makan. Ala kulihan, begitulah syiar yang perlu kita hidupkan, iaitu takbir. Itu syiar tu. Syiar ni lambang kebesaran Islam. Hidupkan takbir malam tersebut. Barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdi sebanyak 300 kali lalu menghadiahkannya kepada kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, masuklah ke dalam kubur mereka 1000 cahaya, kubur dia dan kubur orang yang dihadiahkan. Demikian pula jika dia mati, Allah akan menjadikan 1000 cahaya untuk dia pula. Dia buat kat orang, dia akan dapat juga. Untuk dia memang sah dah dapat hadiah subhanallah bihamdi. Itu je 300 kejap je kan. Malam raya. Kalau tak mampu nak habiskan satu malam tu, lajaklah sampai sebelum sembahyang raya, sebelum sembahyang raya paginya mesti habiskan antara tu. Waktu yang kita boleh takbir, kita selit-selit dengan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 300 kali, sekejap je rasanya. Lalu menghadiahkan kepada ni, Allah datangkan cahaya dalam kubur. Ini pandangan Imam Ghazali dan amalan-amalan para sahabat, amalan para ulama. Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, berkata bahawa pada setiap hari raya, Iblis selalu dikelilingi para tenteranya. Yalah, dah bebas, baru keluar jail. Mereka berkata, Tuan, apakah yang menyebabkan Tuan marah ni? Iblis menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah mengampuni umat Muhammad. Masya Allah. Kot kita boleh makan, boleh ganggu dia punya Ramadan. Ramadan dia minta ampun, hari ni kita bagi dia buat maksiat balik. Tiba-tiba malam ni lagi Allah masih teruskan pengampunan. Malam raya ni. Kalau malam raya tu kita masih dengan zikrullah yang disyariatkan.
Apa yang kita nak buat malam raya selain pada takbir? Takbir tu sepanjang malam tadi sampai ke sembahyang raya besok. Selain itu jangan, antara yang kita nak boleh buat termasuk sembahyang tasbih. Kalau boleh jangan tinggal malam raya ya. Jangan buat Lailatul Qadar malam-malam qiyamul lail je. Malam raya kita buat juga sembahyang sunat tasbih. Dalam tu dah ada 300 tasbih. Dalam sembahyang tasbih 4 rakaat dah ada 300 tasbih. Kalau cara saya buat 10 minit selesai, 15 minit selesai. Express ya. Sebab orang lain dia tasbih kuat-kuat macam Ustaz Imran contohnya kan, baguslah. Bagi tengah-tengah malam kena kuat-kuat sikit kan, tak bunyi so sujud lama dah tumbang lena kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nak habis 15 300 panjang lah kan. Tapi kita boleh je lajukan yang tu untuk kita singkatkan masanya. Jadi buat sunat tasbih, hidupkan. Ada hadis yang menyebut siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, Allah hidupkan hatinya ketika hati orang lain dah mati. Kita ni manusia, ada manusia yang fizikal hidup, hatinya pun hidup. Ada yang fizikal dia hidup, boleh makan, boleh bergerak, tapi hati dah mati. Tanda hati dah mati, dia tak minat langsung nak buat ibadah. Tak ada sensitif langsung pada ibadah. Tak buat pun tak ada kisah. Orang kata ni ganjaran besar, tak peduli. Hati mati. Kan? Dia lebih suka ikut suka dia, nafsu dia. Dia nak buat tu, dia buat. Dia nak buat tu, dia buat. Bukan ikut apa yang Allah perintah. Itu orang yang hati mati. Badan hidup, hati dia mati. Kita nak hati juga hidup, supaya kita ni ganjaran besar, saya nak buat. Hati hidup, boleh menangis, boleh istighfar pada Allah, boleh rasa takutnya neraka tu, risau sungguh kan? Bila cerita neraka rasa takut sungguh, gerun. Itu hati yang hidup. Dan bila ada amalan-amalan dia gemar nak buat, tamak nak buat, cari peluang untuk buat juga bagi berjaya. Ini orang yang hati yang hidup. Oleh kerana itu aku menugaskan kamu untuk ni syaitan, iblis kata pada tentera dia, aku tugaskan kamu untuk menyibukkan mereka dengan kelazatan, bagi mereka lazat apa? Makan sedap kan, berhias pakaian sonok-sonok, dan nafsu syahwat agar mereka lalai daripada berzikir. Kalau mereka malam raya pun duk berzikir lagi kan, habislah kita, syaitan iblis kata. Jadi kadang-kadang iblis ni dia marah pada orang, dia kata engkau ni dulu tak bangun qiyamul lail, kau tuduh aku yang kacau. Tengok aku kena tambat pun kau tak bangun juga. Kan? Engkau punya malas lah tu, bukan aku punya. Aku tak kacau pun. Jangan bagi iblis bangga macam tu pula. Dia kata tengok, aku tak ada kena masuk penjara pun engkau duk buat lagi benda tu. Tu tandanya kau buat jahat tu bukan kerana aku. Memang nafsu engkau. Memang kau sendiri yang pilih nak. Kan? Jadi jangan bagi kita menangkan iblis pada malam pertama dia datang pada kita. Datang supaya lalaikan kita dengan kelazatan. Duk fikir makan. Nak makan tu, nak makan ni. Zikrullah tak ada. Makan tak salah. Cuma jangan lupa zikrullah. Takbir raya kita, tasbih kita, buat ibadah, hidupkan malam raya kita. Masya Allah. Wahab bin Munabbih tadi ni dia masih menambah bahawa Allah menciptakan syurga bertepatan dengan Aidul Fitri dan tumbuhnya pokok tuba. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa tu? Tuba lahum wa husna ma'ab. Orang ahli syurga ni mereka dapat tuba dan sebaik-baik tempat tinggal. Tuba ni apa dia? Mungkin tuba ni kalau dalam bahasa Arab juga guna kata betuah. Betuah lah bagi mereka. Tapi sebagian ulama kata tuba juga ada satu pokok yang sangat hebat, khas timbunan ni dalam tanah dia untuk dia punya. Dan dengan Jibril menurunkan wahyu dan bertaubatnya para ahli sihir Fir'aun pada malam raya. Jadi malam raya dia dapat hadiah bila dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tasbih subhanallah bihamdih tadi, maka Allah tumbuhkan pokok tuba tu yang mana keliling batangnya tu, kalau kuda yang
paling laju lari daripada start point kepada finish point, itu makan masa lebih daripada 500 tahun. Nak keliling satu batang pokok tu, besar mana tu, tak mampu kita nak bayang, kan? Itu dalam tanah dia. Bila kita dah ada tanah, dah siap pokok kita, kebun kita dah, dusun dah ada, takkan Tuan tak boleh masuk. Itulah peluang kita boleh masuk. Tanam siap. Itu yang dipesan oleh Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad ketika Nabi jumpa Nabi Ibrahim dalam peristiwa Mi'raj. Nabi Ibrahim pesan ke umat kau, tanah dalam syurga ni sangat subur. Tanamlah sebanyak-banyak tanaman dalam tanah dalam syurga tu. Dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah tumbuh satu pokok sebesarnya. Pokok tuba, sebagian ulama katakan itulah nama pokok tuba tadi ni. Dan dengan menambah bahawa Allah menciptakan syurga bertepatan dengan Idul Fitri, dan tumbuhnya pokok tuba dengan Jibril menurunkan wahyu, dan bertaubatnya pahala ahli sihir Fir'aun. Ketika itulah hari raya ketika mereka dah tengok ular Nabi Musa, mereka dah bertaubat. Kata ni bukan sihir, Musa bukan main sihir ni. Tak ada ilmu sihir boleh buat ular besar macam ni. Kalau sihir boleh buat ular sekecil-kecil ni je, takat sejari ni je. Itu pun bukan ular sebenar, dia takkan boleh patuk, takkan boleh makan benda lain. Ular sihir ni sekadar kabur mata je, nampak macam ada tapi tak ada pun, kan? Tapi yang Nabi Musa ni, sungguh pegang ular, dia boleh makan benda lain. Ini bukan sihir. Maka dia sujud pada Nabi Musa AS, taubat pada Allah Ta'ala. Hari tersebut Fir'aun tambat dia orang kat pokok, salib mereka, potong tangan, potong kaki, potong tangan, berselang, paksa suruh tinggal agama Musa. Mereka tak sanggup tinggal sebab dah nampak kebenaran Musa. Mati syahid terus. Itu disebutkan oleh ahli syair, dia kata mereka paginya orang yang menentang Allah, petangnya terus mati syahid di hadapan Allah. Masya Allah, hebat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan malam hari raya dengan mengharapkan keredaan Allah, hatinya tidak akan mati saat hati orang lain mati. Itu disebutkan tadi. Dan hari raya ni hari, kita nampak raya ni nak pakai baju cantik lah, gembira, senyum-senyum, pergi ziarah, memang dituntut. Kita dituntut untuk menghiasi hari raya. Selain daripada hiasan zikrullah, hiasan fizikal juga silakan. Pakai yang cantik, datang ke tempat ibadah dan sebagainya. Dan disunahkan kita daripada malam tersebut dengan amal ibadah, hidupkan malam dan takbir dan sebagainya. Jadi paginya disunatkan kita mandi Aidil Fitri. Mandi Aidil Fitri, mandi sunat Aidil Fitri. Niat mandi macam biasa aja, tapi niat tu, maka mandi kita tadi dapat pahala. Kalau tak ada niat Aidil Fitri, memang mandi tu nak pergi sembahyang raya di masjid, tak dapat pahala mandi sunat tadi, sebab tidak ada niat. Dan kita pakai pakaian yang secantik, paling cantik pilihan kita, paling elok lah, yang kita rasa itu paling baik pilihan kita. Sebaiknya kalau boleh yang baru, yang memang kita semangatlah pakai, gembira sungguh. Dan idkhalis surur fi qulubil mu'minin, iaitu menggembirakan orang. Sama ada dengan sedekah bagi orang tu, mungkin dia sedih-sedih, kita jangan bagi sedih, bagi dia gembira. Gembirakan orang. Aidil Fitri adalah satu sunnah, satu amal ibadah yang baik. Seperti satu ketika Rasulullah duduk di rumah, nampak dua orang perempuan, hamba perempuan, duduk menyanyi-nyanyi cara lagu mereka dululah. Duduk menyanyi-nyanyi sampai duduk berjoget-joget dua orang. Zaman tak ada TikTok, tapi kalau ada TikTok, dia buat TikTok pula kan. Jadi nari. Maka Sayyidina Abu Bakar nampak. Sayyidina Abu Bakar kata, mizmari syaitan, nak buat lagu syaitan ke ni? Kan? Nak buat gaya syaitan ke ni? Nabi duduk kat tingkap dengar. Abu Bakar larang, marah. Maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, jangan larang, semua bangsa, semua umat ada rayanya. Hari ni hari raya kita, tak apalah dia nak bergembira, tapi jagalah syariat. Jangan nak berjoget sampai tak tutup aurat. Syariat kena jaga, kan? Dan sebagainya. Sekadar nak menyanyi lagu balik kampung, kan? Sonok-sonok juga, tapi zikrullah pun kena juga tambah dan sebagainya. Dan
Tapi jangan buat, ialah nak gembira tapi lebih-lebih sangat sampai kegembiraan tu melampau melanggar kita punya syariat. Sampai ialah orang kat TV kan bergaul lagi umpan, bersalaman, berpeluk-peluk bukan mahram, itu melampau pula, melanggar syariat kita. Jika tiba pagi Aidil Fitri, Allah mengutuskan para malaikat ke bumi untuk menyampaikan seruan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin. Wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhan kamu yang akan memberikan pahala dan keampunan besar bagi kamu. Malaikat ucap tahniah kepada orang beriman yang telah melalui Ramadan dengan jayanya. Ada juga orang lalu Ramadan tapi tak berjaya, yang Nabi sebut ba'uda ar-rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, tak dapat apa pun, tak ada keampunan, dosa masih melekat. Begitu juga orang yang lalu Lailatul Qadar, tapi ada juga yang diharamkan anugerah Lailatul Qadar, yang kita dah sebut dulu kan. Hati-hati kita, na'udzubillah min zalik, takut kita dapat penatnya kan. Jadi kena bersihkan dulu perkara-perkara yang menjadi penghalang daripada anugerah Lailatul Qadar. Syirik pada Allah, ada dua benda syirik. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar, na'udzubillah lah, terkeluar dari Islam, syirik akidah. Yang kedua syirik kecil, syirik amalan. Syirik amalan apa dia? Tak ikhlas, riak dan sebagainya. Buat amalan masih nak cerita pada orang kan? Dengan niat nak malu, kalau tak cerita kan dia nampak kita tak buat. Contoh, pergi jumpa kawan dia kata, oh tadi I pergi masjid tu lah, dia punya qiyamul lail dia hebat. I datang awal lagi, dia tak ada orang datang ni masa I datang tu. Cik kan, tak ada orang datang ni, I yang buka lampu semua kan. Kata itu dia yang dengar ni pula, aku pun nak kena cerita juga. Katakan dia ingat aku tak pergi ni, I pun pergilah tapi masjid lain di sana, gini-gini pula. Apa tujuan dia cerita? Kalau tujuan niat dia malu tak cerita, bagi dia nampak lagi aku pun rajin juga, habis kita. Allah kata, engkau buat tujuan aku dan campur dengan tujuan orang lain, nak bagi orang tahu juga aku cemburu, aku takkan bayar pahala, kau mintalah dengan orang tu. Ini disebutkan 3 golongan hadis yang awal-awal dicampak dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Bukan tujuan kerana Allah, nak dapat pujian orang, nak dapat sanjungan orang. Sayyidina Ali kata, ikhlas tak terkesan dengan pujian orang, tak terkesan dengan kejian orang. Orang puji, orang hina, orang tak ambil tahu, orang tak tahu pun tentang kita buat, jangan rasa malulah tak cerita. Kena ceritalah, kena upload lah, masuk dalam Facebook kan. Jadi taklah ke semua benda kita cerita tu kira riak terus. Mungkin juga dia ada niat yang betul, dia cerita pada orang, maka jadi baik. Jadi kita yang dengar ni jangan terus hukum, kau ni cerita kat orang riak betul lah, padam habis pahala kau kan. Awak dah macam tu, jadi kita pula sangka buruk pada tah dia cerita tu dengan niat yang baik. Tak tahulah apa niat dia kan. Mungkin dia niat yang baik kan. Mungkin dia nak bagi galakan pada orang ni pun, jom pergi sekali, I pergi masjid tu, oh sedap, jom kita pergi kan. Mungkin juga. Jadi kita jangan menilai orang, oh dia ni riak. Kalau kita dengar itu daripada orang lain, tapi kita juga jangan rasa lemah kalau kita tak cerita ke orang tak tahu hal kita. Yang kita rasa lemah, orang tak tahu aku punya ni. Aku nak cerita, aku sembahyang 10 rakaat, ikut semua full yang ustaz tu bawa sembahyang qiyamul lail, tak payah nak cerita. Kita punya kita sembunyikan. Mudah-mudahan Allah je terima. Supaya kita rasa bimbang, iaitu nak timbul takut aku buat pun tak terima, takut terbatal, takut terpadam, takut riak, tak nak ceritalah, malu kan. Aidil Fitri, malaikat akan datang berduyun-duyun ucap tahniah kan. Ketika kaum mukminin keluar untuk melaksanakan solat, Allah berfirman kepada para malaikat, bermaksud apakah balasan orang yang beramal? Malaikat tanya Allah, ya Allah, apa nak bagi pada dia orang ni? Upah dia orang apa dia? Yang dah penat sebulan, qiyamul lailnya penat, puasanya, sedekahnya, oh masya-Allah hebat.
Apa nak bagi ni? Hadiah apa nak bagi? Para malaikat menjawab, balasannya, dia Allah tanya malaikat, apa layak nak bagi kat dia orang ni? Balasannya adalah dengan menyempurnakan pahala, bagi selengkapnya ya Allah. Yang kau je yang tahu apa yang paling lengkap, bagi selengkapnya. Allah lantas berfirman dengan maksudnya, saksilah oleh kamu bahawa aku telah menyempurnakan pahalanya serta memberi keredaan dan keampunan. Aku ampun semua dosa dia orang ni. Dan aku beri keredaan aku pada mereka. Masya Allah. Ampun semua dosa dan beri keredaan. Apa lagi kita nak selain pada reda Allah? Bila Allah reda, tak ada susah dah, tak ada dah seksanya, habis. Cuma kita kena jagalah amalan Ramadan kita buat. Janganlah yang tak dapat hadiah macam ni. Kalau Ramadan dia tinggal kewajipan, puasa tak puasa, dia tak puasa Ramadan, tak buat ibadah semayang pun tak, mai pagi raya nak dapat hadiah, tak layak lah, tak akan dapat. Yang dapat hadiah ni yang berjaya melalui Ramadan dengan kesungguhannya, dengan keikhlasannya, dengan penat lelah dia melalui amalan Ramadan, maka Allah hantar malaikat ucap tahniah pada dia. Ni kalau tak berjaya, tiba-tiba nak ambil hadiah, tak akan dapat. Allah pun tahu. Malaikat pun maha mengetahui, malaikat pun mengetahui, tahu tentang ketidakjayaannya seorang melalui Ramadan. Itu yang disebut sebagai orang yang jauh daripada rahmat Allah. Celakanya mereka yang lalu tempat proses nak bersih sesuci-sucinya, tak bersih juga. Adalah benda salah dia orang tu. Jadi itulah Aidilfitri juga satu malam yang sangat hebat. Jangan kita lupa ibadah, hidupkan malam. Cuma tak ada tarawih dah, tak sebanyak Ramadannya. Cuma hidupkan dengan sembahyang sunat. Apa dia sembahyang sunat yang patut kita buat lagi pada malam tu selain pada saya sebut tadi tasbih? Iaitu jangan lupa rawatib, mengiring fardu awal sebelum dan selepas. Kalau boleh buat semaksimumnya malam. Apa kita buat? Kita Jumaat Maghrib dulu kan? Okey, sebelum 2 rakaat. Selepas Maghrib buat 6 rakaat termasuk awabin. Ada orang yang dia ba'diyah tu dia niat serta awabin. Saya aku sembahyang sunat Maghrib ba'diyah serta awabin kerana Ta'ala. Itu kemudian tambah lagi 4. Tadi dah 2 kan? Tambah 4. Boleh juga. Tapi lebih baik asingkan. Jadi 8 lah, macam 8 lah. Ba'diyah 2 tambah lagi 6. Kan? Dua-dua. Sembahyang malam dua-dua. Serba 2. Lepas tu qabliyah isyak pun jangan tinggal 2 rakaat. Ba'diyah isyak buat 4 rakaat. 4 rakaat ba'diyah isyak. Yang Imam Haddad sebut, siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, macam pahala dapat malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Nasaih Diniyah, itu hadis hadis yang Imam Haddad saya nukilkan daripada kitab Imam Haddad yang ada dalam kitab dia. Saya tak pastilah, tak rujuklah hadis tu Sahih Bukhari ke Muslim ke dan sebagainya, wallah alam. Tapi ada dalam kitab Imam Haddad sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4, pahalanya sama macam malam Lailatul Qadar. Macam dia sembahyang 4 rakaat malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Jadi kita jangan tinggal yang tu. Selain itu, yang kita biasa buat dalam qiyamul lail apa dia? Mungkin buat tahajud, ya tahajud buat juga. Lepas itu taubat, hajat, sama ada sebelum tidur, yang ni boleh sebelum tidur kan, ataupun nak bangun tengah malam kan. Takut malam tak bangun sebab penat dah Ustaz, duk gantung tirai, tukar kain sofa, ni semua, saya penat tak bangun qiyamul lail. Buatlah witir, jangan tinggal. Witir buat juga, kena buat. Kena buat witir. Boleh pilihan tuan-tuan, sebelum tidur lepas isyak atau selepas bangun sebelum subuh. Witir. Jangan witir sebulan, kita dah dilatih 30 hari, tiba-tiba satu malam ni tak boleh jaga witir. Fail kita witir kita, fail amalan kita. Jadi itu sembahyang sunat yang jadikan kemestian kita buat pada malam tersebut. Qabliyah ba'diyah dengan awabin maghrib, lepas maghrib sebelum isyak. Isyak qabliyah ba'diyahnya 4. Itu tambah-tambahlah taubat ke, hajat ke, witir mesti buat. Terpulang pada bila, dan tahajud tengah malamnya. Dengan bangun dan takbir hari raya. Takbir hari raya.
Itulah perjuangan kita dan hadiah yang Allah berikan. Allah tak bebankan kita sebeban Ramadan ini sepanjang bulan-bulan lain. Penat kita di Ramadan, tak ada dah waktu lain. Waktu lain dah agak relax. Tapi ganjaran yang satu bulan ni lebih daripada 11 bulan amalan kita. Satu bulan punya ganjaran lebih, bayangkan dapat 1000 bulan, lebih besar. Tapi penat kita sebulan tu je, sebulan Ramadan je. Yang lain tak penat macam tu dah. Ibadah kita dah longgar. Puasa tak wajib, tarawih tak ada dah, kan? Nak jaga apa semua tu dah dikurangkan bebanannya. Oleh kerana itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, dan malam hari raya juga kita gambarkan bahawa Ramadan kita ni tak terputus dengan tamat Ramadan, sehingga tak buat langsung witir, sunat tinggal, takbir tak buat, zikir tak buat, dan sebagainya. Dan sebenarnya itu, hendaklah kita bila pada pagi hari raya tu, kita sunat ucap tahniah macam kita hantar kad kan, WhatsApp, itu bagus. Antara sunnah perkataan yang Nabi selalu sering ucap, para sahabat sering ucap, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minkum. Jadi kalau kita buat ayat, masuklah ayat tu. Janganlah selamat hari raya, maaf batin kosong-kosong kan, itu je lah. Tak ada taqabbalallah. Kita ambillah ayat mulia ni, doa ni. Bila kita doa pada orang, kita pun dapat balik doa tu, taqabbalallahu minkum. Ada orang dia tambah lagi, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal, amalan yang saleh. Tapi ada ayat tersebut disunatkan kita ucap tahniah. Boleh kita guna bahasa kita, tak guna taqabbalallah pun tak apa. Selamat hari raya, mudahan diterima oleh Allah, selamat hari raya. Itu dikira ucapan tahniah, kegembiraan kita pada hari raya. Itu sunnah, ya. Sunnah, jangan marah pula, menyebuk lu hantar beberapa grup dia hantar ni. Oh, taqabbalallah tu bang. Dah sunnah, biar kita hantar balik ke dia, kan? Biar meriah lagi malam tu WhatsApp kita dengan ucapan-ucapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tu, kita juga dianjurkan untuk ziarah menziarahi seperti kita dah buatlah, ya. Kalau boleh, yalah, kita kena hati-hatilah dengan SOP apa semua segalanya, kan? Tapi kalau boleh kita pergi, kita ziarah. Antara perkara yang boleh yang penting kita ziarah selain pada hubungan mak ayah kita, keluarga terdekat, dan juga kalau mak ayah yang dah tak ada, mak ayah dah meninggal, pergi kubur kan, itu terpulanglah, nak pergi tak pergi. Tapi kita ziarah kawan-kawan mak ayah kita. Alamak, mana tahu kawan mak dia kawan dengan siapa, ayah kawan dengan siapa, kan? Kalau kita tahu, kita pergi ziarah lah. Ini cara kita berbakti pada mak ayah kita. Ini hadis Nabi sebut 5 perkara, hadis Nabi sebut 4 perkara tanggungjawab bakti kita pada mak ayah yang telah meninggal. Sahabat tanya, mak ayah dah meninggal, ada bakti lagi ke? Nabi kata 4 perkara. Yang pertama, doa dan istighfar. Doa dan istighfar. Doalah, doa bagi dia syurga tinggi, ya Allah, bagi dia bersama para salihin. Doa khusus istighfar, ya Allah ampun dosa mak ayah aku. Istighfar itu termasuk satu perkara. Yang kedua, hubung balik kawan-kawan yang baik dengan dia, yang membawa kepada jalan yang baik. Dulu dia rajin sungguhlah pergi masjid dengan Mak Long tu, kan? Mak kita ni kalau ada apa teringat kat Mak Long tu, hantar tu hantar ni, hubung balik. Itu cara kita bakti kepada mak kita. Kita pergi tanya, ni ingat dah Cah ni, kan? Anak Mak Meah ni, kan? Oh, kawan dia nak hadiah ke apa, kuih raya ke dan sebagainya. Ziarah. Kalau boleh kita pergi, kita kenal, kita pergi. Dan yang ketiga, silaturahim dengan mak ayah kita. Silaturahim dari sudut talian keluarga, kakak dia, mak saudara kita kan, mak saudara kita, itulah silaturahim dia punya. Kita juga kena hubung balik yang tu. Dan yang keempat adalah kebajikan apapun untuk dia. Kebajikan, sedekah untuk dia, buatlah kebajikan apapun. Jadi itu cara kita bakti. Salah satunya kita gunalah Aidilfitri ini. Kalau boleh kita kenal orang yang kawan rapat dengan mak ayah kita, kita sekali-sekala pergilah jenguk-jenguk, ziarah untuk ambil pahala bakti pada mak kita. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Itulah caranya. Masya Allah, itulah berkaitan dengan Aidilfitri. Sikit je lah kita pun hurai panjang-panjang tadi. Ala kulli hal, kita hidupkan malam ni dengan ibadah, dengan zikrullah.
Walaupun kita ada juga lah pasang kegembiraan kita dengan lampu hiasan itu dan sebagainya, silakan. Tak ada larangan. Boleh. Cuma jangan terlibat dengan perkara maksiat, membazir dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Dan setelah tu sunat 6 puasa lah, itulah yang Nabi sebut. Siapa yang puasa sebulan Ramadan, lepas itu sambung pula puasa 6 Syawal, maka macam dia puasa sepanjang tahun. Kalau malam dua-dua malam buat dua-dua, siang boleh satu salam 4 rakaat. Okey, dia ada 2 kaifiat sembahyang sunat tasbih. 2 kaifiat sembahyang sunat tasbih. Kaifiat yang pertama yang selalu saya buat, mungkin masjid-masjid banyak pilih kaifiat ni. Yang pertama apa dia? Kita takbir, niat saja ke sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kepada Taala. Kalau jemaah makmum, imam belanglah. Kalau seorang-seoranglah. Baca Fatihah dan surah, apa-apa surah pun. Apa-apa surah pun tak apa. Lepas tamat surah, kita tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Kira sendirilah. 15 kali. Pada lepas bacaan surah tu 15 kali tasbih. Kalau kurang lebih tak ada masalah. Confuse baru 13 apa? Tambah je lah. Kan? Dan kalau seterusnya pergerakan rokok 10 kali tasbih. Elok baca dulu tasbih rokok tu, subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali, baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kan? Lepas tu 10 kali, itu 10 kali dah jadi 25. Semua pergerakan 10 lah. I'tidal sami Allah liman hamidah 10, 35 dah. Sujud pertama 10, 45. Duduk antara 2 sujud dah 55. Sujud yang kedua 10 lagi dah 65. Sebelum bangun berdiri kita ada duduk istirahat 10 tasbih. Jadi itu pelengkap 75. Jadi boleh kita, contohnya yang 15 tadi kita silap, baru 10 dah kita rokok. Tak payah nak patah balik untuk cukupkan 15. Terus je rokok, tambahlah 5 kat situ. Jadi 15 pada rokok, tak ada masalah. Kurang pun tak batal, lebih pun tak batal. Satu rakaat dah cukup 75, 2 jadi dah jadi 150, 4 dan 300. Cuma pada tahiyat lebih baik kita baca tasbih tu dulu, tamat 10 kali tasbih baru tahiyat bagi salam. Itu kaifiat yang pertama. Kaifiat yang kedua, kita takbir Allah Akbar selepas baca doa iftitah sebelum Fatihah. Di situ kita dah takbir 10 kali. Tak pernah buat kan? Ni salah satu kaifiat dia. Jadi Syekh Fahmi Zamzam pernah sebut di sini, kita ada 2 kaifiat. Kalau boleh kita tukar-tukar lah. Kadang-kadang buat yang ni, kadang ikut yang ni. Kadang yang ni, kadang yang ni. Sebab kita ada 2 cara. Jadi bezanya, sebelum Fatihah 10, nanti pada duduk istirahat tak ada 10 tu. Lepas sujud kedua terus bangun berdiri. Lepas sujud kedua terus baca tahiyat. Tak baca tasbih dah 10. Sebab dah cukup 75 kan? Buat 4 rakaat yang siang. Kalau siang buat 4 rakaat, tak perlu tahiyat awal lah. Kita terus jadi 4 rakaat langsung. 1 kali tahiyat terakhir tu je. Tapi penat dah juga kan, lama kan. Terpulanglah kita nak buat 4 terus dalam 1 salam, 2-2 pun boleh juga. Cuma kaifiat sembahyang tadi ada 2 tadi. Kalau rajin-rajin tu tukar-tukar lah, sekali yang macam ni, sekali yang macam ni. Keliru pula. Terpulang mana yang kita rasa selesa, mudah, pilihlah. Yang penting buat tasbih. Apa ni? Tasbih kalau baca kuat pun taklah disunatkan baca kuat, taklah hukumnya batal sembahyang baca kuat. Kadang dia guna mikrofon, dia suara pelan tapi mikrofon subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, dengar mana tu kan. Ataupun memang dia sengaja baca kuat pun tak batal pun sembahyang dia. Tapi bila tanya mana lebih baik, lebih baik macam kita baca tasbih yang sujud dan subhanarabbiyal azim macam nak baca kuat tak kuat, perlahan. Tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar pun perlahan, nada yang sama tu juga.
Imam dia buat yang pertama tu dia kuat, lepas tu Jadi kita kata yang baca kuat pun tak batalkan semayang, kan? Perlahan pun itu yang lebih baik untuk bacaan kita sendiri. Walaupun orang terlelap masa sujud. biasa tu. Kalau tidur dia tu sampai tak sedar, batal. Tapi kalau macam kan, sikit tu tak apa. Sebab otak kita masih berfungsi. Kita duduk dengar suara orang sebelah lagi, tapi menyengguk lah. Tu tak batal lagi. Ni sampai tak dengar langsung. Orang pula dengar kita punya kan. Yang tu pimik wudu lain lah. Batal. Telat sikit menyengguk tu tak batal. Ada. Itulah sembahyang tasbih. Ada lagi soalan? Tak, kita passing pada ustazah pula. Ada soalan lagi tak? Ni jemaah sebenarnya suruh saya sampaikan. Ada dua ni soalan yang sama. Ada dua orang kita. Ada lagi tak soalan? Ustaz, kalau kita biar kawan-kawan bapak-bapak masya Allah kan. Tapi kalau kita pergi Ramadan, Ya. ziarah, kan lebih baik lakukan. Jadi yang saya sebut tadi 4 perkara, salah satunya hubung balik kawan mak ayah tu tak semestinya khusus hari raya. Bukan khusus hari raya, bila-bila pun, bila-bila ada kesempatan. Cuma ialah selalunya kesempatan raya lagi sesuai lah, kan, lagi sesuai. Jadi tak pergi Ramadan raya tak dapat pergi sebab kita raya di kampung suami contohnya, tak jumpa, tak kisah, tak ada masalah. Yang penting kita adalah hubungan, kita perkenalkan ni anak mak ni sekian-sekian, supaya dia pun gembira. Oh, kawan aku tu, anak dia datang baik sungguh, dia akan kenang tu. Itulah sampai berita kita buat ni sampai dalam kubur, mak kita arwah ni tahu. Dan bila kita meninggal masuk kubur nanti, anak pun buat macam tu juga kat kita, Allah balas balik. Birru abaakum tabarrukum abnaakum, Nabi sebut. Buat baiklah bakti daripada kedua ibu bapa kamu, nescaya Allah datang anak nanti buat balik macam tu. Mungkin lagi hebat. Na'udzubillah, sebaliknya kalau derhaka, anak pun lagi dahsyat lagi kena. Kita pun dapat kederhakaan juga. Itulah setimpalnya. Wallahu alam. Soalan lain? Okey, hujung sana. Ustaz, perempuan kalau dia sembahyang rumah malam, dia baca Quran, sembahyang sunat lah. Baca kuat Ustaz. Perempuan baca kat rumah ialah kuat kadar, kira-kira kalau dia jadi imam tu makmum belakang dengar pun dah cukup. Bukanlah macam kuat sekuatnya, tidak. Boleh tak? Boleh. Sebab dalam rumahnya orang tu je, maksudnya dia ataupun dia dengan anak ajalah. Boleh. Yang penting tak ada orang lelaki. Maksudnya kalau ada orang lelaki, maksudnya kalau dia baca kuat sehingga orang jiran sebelah dengar, tu melampau dah. Tak boleh sangat, tak boleh tu. Tu terlampau kuat. Kadar di masjid dia kena baca perlahan kalau dia semayang. Kecuali imam lelaki bolehlah kuat, dia perempuan tak boleh baca kuat-kuat dalam semayangnya. Wallahu a'lam. Soalan terakhir. Ini ada dua orang yang sama jemaah dalam ni. Soalan dia, Ustaz, dalam kitab kita tu, jika tiba pagi hari Idul Fitri, Allah mengutus para malaikat ke bumi untuk menyampaikan seruan yang didengar oleh semua makhluk Kecuali jin. makhluk Allah kecuali jin. Minta Ustaz tolong huraikan. Yalah, apa ni, saya bacalah hadirin, saya tak tahu mungkin siap cetak kot, hadirin jin dan manusia. Tu saya terkejut dia kata kecuali jin. Wallah alam sama ada ni ada riwayat lain ke, tapi riwayat yang saya pernah baca, itu jin dan manusia tak dengar lah malaikat panggil. Tahniah, kita tak dengar pun, kan? Jin dan manusia tutup, tapi binatang lain dengar. Ayam, kucing boleh dengar. Cuma dia tak cerita kat kita je, kan? Dia tak cerita kat kita, tapi dia nampak dan dia boleh dengar seruan malaikat tadi. Wallah alam sama ada ni cetakannya salah, typing dia dan sebagainya, wallah alam. Tapi yang saya pasti, yang saya jumpa dalam baca buku-buku yang lain, jin dan manusia yang terhalang daripada dengar ni, kalau tidak kita dengar, tahniah, lari, tak pergi masjid, kita tak pergi masjid, lari balik dalam rumah. Wallah alam. Ustaz, binatang boleh nampak.
jin dan Ya, binatang boleh nampak seperti Nabi kata, ada yang nampak malaikat dia tak nampak syaitan. Ada binatang nampak syaitan tak nampak malaikat. Seperti keldai, dia nampak syaitan. Nampak syaitan. Bila Nabi kata bila dengar keldai menjerit-jerit, bunyi dia lah, bunyi keldai tu macam dia takut sesuatu, kamu minta berlindung daripada Allah daripada syaitan. Tu dia nampak syaitan lalu. Kan? Wallah alam lah binatang yang macam mana nampak malaikat adalah secara detailnya wallah alam kita tak tahu. Tapi mungkin binatang juga dia ada halangan yang tak boleh nampak ni, boleh nampak yang ni. Cukup. Allah alam. Selamat hari raya lah. Selamat malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Kita berdoa. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkatan pada penghujung Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya akramal akramin, ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Anjiz lana rahmatan min indik nas'adu biha fid dunya wal akhirah wa taqdi lana kull hajatin fima walil muslimin ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah segala-gala dari kami, padamlah kesalahan kami dan kesilapan kami ya Allah, yang kami sengajakan maupun yang tidak kami sengajakan ya Allah, khususnya pada 10 malam yang terakhir Ramadan ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah doa kami doa yang terbaik pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang sangat mulia di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, izinkanlah kami untuk bertemu pada malam Lailatul Qadar dengan amal-amal saleh yang mampu kami lakukan dengan sebaik-baiknya ya Allah, yang paling sempurna dari kami ya Allah, yang terbaik dari kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah segala amal kami walaupun bercampur dengan kekurangan, kesilapan, kesalahan yang tak disengajakan ya Allah. Maafkanlah kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, khususnya kedua bapa kami ya Allah. Mereka lah yang melahirkan kami ya Allah, mereka lah yang mendidik kami dan menjaga kami semasa kecil dengan penuh kasih sayang ya Allah. Maka berilah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, berilah kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah, berilah belas kasihan-Mu kepada mereka ya Allah semasa hidup mereka di dunia maupun telah meninggal dunia, sehingga mereka berada di alam barzakh ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, cahayakanlah kubur mereka ya Allah. Berilah mereka teman daripada Al-Quran yang menjadi peneman mereka ya Allah, jadi teman daripada amal-amal saleh mereka ya Allah. Jadikanlah segala pahala amal saleh kami tercatat dalam catatan amal saleh mereka ya Arhamar Rahimin. Jadilah amal saleh kami ya Allah sebagai pemadam atas kesalahan dan kesilapan yang mereka lakukan ya Allah. Tidak lain tidak bukan kesilapan mereka, kesalahan mereka, ketidaksengajaan mereka disebabkan kesibukan mereka mendidik kami ya Allah. Mereka lah manusia yang sangat istimewa di sisi kami ya Allah. Tanpa mereka ya Allah tidak akan wujud kami di muka bumi ini ya Allah. Mereka lah yang bersusah payah demi untuk kesejahteraan kami ya Allah. Mereka lah yang sanggup menghadapi kesakitan demi melahirkan kami ya Allah. Sanggup mereka dilukakan oleh gunting-gunting dan pisau doktor ya Allah semata-mata melahirkan kami ya Allah. Sanggup mereka mendedahkan aurat mereka kepada orang yang membantu melahirkan kami ya Allah semata-mata kesejahteraan kami ya Allah. Sanggup menebal muka mereka daripada mendedahkan aib mereka ya Allah demi untuk kami ya Arhamar Rahimin. Maka ketika ini ya Allah kami mohon agar segala kebaikan kami dicatitkan kepada mereka, malah digandakan dengan rahmat-Mu yang maha luas, dengan kemuliaan-Mu yang sangat mulia ya Allah, dengan kepemurahan-Mu yang sangat luas ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tidak ada tempat untuk kami menadah tangan kecuali hanya merayu kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah agar kau selamatkan mereka ya Allah, kedua bapa kami ya Allah, sama ada mereka di alam barzakh, selamatkanlah mereka daripada pukulan malaikat munkar dan nakir ya Allah, selamatkanlah mereka daripada sesaan-sesaan liang-liang api neraka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka salah satu taman-taman syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami sekarang sudah menjadi seorang ibu dan bapa ya Allah, maka gantikanlah kebaikan kami kepada bapa kami digantikan dengan kebaikan anak-anak kami kepada kami ya Allah. Ampunkanlah dan maafkanlah kesalahan kami ketika kami meninggi suara di hadapan ibu bapa kami ya Allah, dikala kami menjeling dengan tajam kepada ibu bapa kami ya Allah, dikala kami menyebut nama mereka dengan penuh penghinaan ya Allah, dikala kami tersalah cakap dengan kasar di hadapan mereka ya Allah, dikala kami mandang mereka dengan pandangan hina dan marah ya Allah, perasaan kami yang tidak terkawal ketika kami menghadapi mereka ya Allah, ketika kami masih jahil, ketika kami
masih lemah dalam mengawal perasaan dan nafsu syahwat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ketika ini kami memahami betapa susahnya mendidik anak-anak ya Allah, agar Kau berilah kemaafan kami kepada mereka ya Allah. Kesalahan kami ketika itu ya Allah, jangan Kau gantikan kesalahan kami dengan kesalahan anak-anak kami kepada kami ya Allah. Jangan Kau gantikan sebagai balasan kederhakaan kami kepada ibu bapa dengan kederhakaan anak-anak kami kepada kami ya Allah. Maaflah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah atas kejahilan kami ya Allah, kebodohan kami ya Allah, kelemahan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Berilah kami kekuatan dalam amal ibadah, berilah kami dapat mengawal emosi kami ya Allah ya Allah. Berilah kami akhlak yang mulia ya Allah, seperti mana Kau cantikkan akhlak, seperti mana Kau cantikkan fizikal badan kami ya Allah, cantikkanlah akhlak kami ya Allah. Seperti mana Kau cantikkan fizikal badan kami ya Allah, cantikkanlah sifat dan akhlak kami ya Allah. Hiasilah diri kami dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang membawa kami kepada syurga-Mu ya Allah. Hiasilah anak-anak kami dengan akhlak yang mulia ya Allah. Ubahlah mereka ya Allah daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kejahatan kepada kebaikan ya Allah, daripada sifat yang keras kepada sifat yang mulia ya Allah, sifat yang mendatangkan menjadikan mereka anak yang saleh lagi salihah ya Allah, sifat-sifat yang melahirkan zuriat-zuriat yang saleh lagi salihah ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu mendidik mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu agar Engkau lah yang mengawal mereka dengan sebaik-baiknya ya Allah, mendidik mereka dengan didikan-didikan yang mulia seperti mana Kau telah mengawal dan mendidik orang-orang yang saleh sehingga mendapat kejayaan dunia dan akhirat di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak pandai untuk berdoa dan minta, jadikanlah doa para ulama, para awliya, para syuhada, para salihin. Itulah doa kami ketika ini ya Allah. Jadikanlah doa kami dimakbulkan pada malam Lailatul Qadar ya Allah, amalan kami diterima ya Allah. Jangan Kau masukkan kami dalam kelompok orang-orang yang diharamkan daripada anugerah Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, dengan kesalahan kami ya Allah, maafkanlah sebelum kami bertemu Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, maafkanlah segala-gala dari kami sebelum kami bertemu Lailatul Qadar ya Allah, agar kami tidak di kalangan orang yang diharamkan anugerahnya ya Allah. Berilah anugerah-Mu ya Allah, masukkanlah kami, layakkanlah kami ya Allah. Pilihlah kami untuk menyebut nama-Mu, berzikir kepada-Mu ya Allah, untuk sujud hanya kepada-Mu pada malam Lailatul Qadar ya Allah. Pilihlah kami ya Allah untuk menitis air mata pada malam Lailatul Qadar ya Allah. Izinkan kami menitis air mata ya Allah pada malam Lailatul Qadar ya Allah. Kurniakanlah kepada kami mata yang mengeluarkan air mata kerana gerun kepadamu ya Allah, cinta kepadamu ya Allah, mengharap dan merayu kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Akramal Akramin wa Ya Azal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah, lebarkanlah hidayah Islam kepada seluruh alam ya Allah. Jadikanlah kami asbab kepada kebaikan ya Allah. Jadikanlah, pilihlah kami ya Allah, hamba-Mu yang kerdil ini ya Allah, yang tidak daya dan tidak ada upaya kecuali dengan kudrat-Mu ya Allah. Pilihlah kami untuk menjadi orang yang baik dan membawa kebaikan dan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang masih jauh daripada salat ya Allah, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada bertaubat padamu ya Allah. Kembalilah mereka, hidayahlah kepada mereka ya Allah. Berilah mereka taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Kasihanilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Gembirakanlah Nabi kami ya Allah dengan Kau beri hidayah dan bantuan kepada mereka sehingga bertaubat kepada jalan yang lurus ya Allah. Gembiralah Nabi kami dengan Kau berikan keampunan pada kami ya Allah. Gembiralah Nabi kami dengan Kau berikan keampunan pada diri kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya Kau tak beri keampunan pada diri kami ya Allah, sudah pasti sedihnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang akan gembira adalah syaitan dan iblis ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami bahan yang menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau jadikan kami bahan yang menggembirakan musuh kami dan musuh-Mu ya Allah, iblis dan syaitan. Jadilah keluarga kami keluarga yang salihah, keluarga yang penuh dengan cahaya hidayah, keluarga yang menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sekiranya Kau bakal turunkan fitnah yang menyeluruh seluruh manusia, fitnah yang bakal menyeruh kepada seluruh manusia ya Allah, matilah kami sebelum terkena fitnah tersebut ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah yang besar, khususnya fitnah Masih Dajjal dan kejahatannya ya Akramal Akramin. Ya Allah, Tuhan kami hidup di ujung-ujung zaman dunia ini ya Allah, yang jauh daripada hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami terdetik pada hati kami dipandu oleh kehendak-Mu ya Allah.
Pandulah kami dengan kehendak-Mu ya Allah. Pandulah kami dengan taufik-Mu ya Allah. Pandulah kami dengan tarikan hidayah-Mu ya Allah, sehingga keluar daripada kami kelazatan terhadap maksiat ya Allah. Keluarkanlah daripada hati kami kelazatan terhadap maksiat ya Allah, kelazatan terhadap nafsu syahwat ya Allah. Tanamlah dalam hati kami ya Allah kelazatan kepada ketaatan, kelazatan kepada ketakwaan, kelazatan kepada sunnah Nabi SAW, kelazatan kepada perkara-perkara yang baik ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin ya Allah. Liputilah kami sehingga ke akhir hayat kami dengan hidayah-Mu ya Allah, panduan-Mu ya Allah ke jalan yang lurus, sehingga kami dapat mengucap akhir perkataan kami dengan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah. Dan kami semua kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah. Engkau maha mengetahui dan Engkau maha mendengar betapa lancarnya ketika ini kami menyebut la ilaha illallah. Lancarkanlah lidah kami ketika roh kami telah dicabut daripada kaki kami sehingga paras lutut ya Allah, ketika roh kami sehingga sampai ke pinggang ya Allah, ketika roh kami sampai ke kerengkung ya Allah. Jangan Kau kakukan lidah kami ya Allah, jangan Kau keraskan lidah kami ya Allah, jangan Kau lupakan ingatan kami kepada kalimah tayyibah la ilaha illallah ya Allah. Ingatkanlah, datangkanlah ingatan kami kalimah tayyibah, lancarkanlah dan fasihkanlah dan terangkanlah sebutan kami la ilaha illallah ketika itu ya Allah. Itulah perkataan yang terakhir yang menjamin kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kami cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada syariat-Mu ya Allah, cinta kepada zikir-Mu ya Allah, cinta kepada keredaan-Mu ya Allah, cinta kepada kehendak-Mu ya Allah. Cuma kami diliputi dengan kejahilan ya Allah, diliputi dengan kebodohan ya Allah, diliputi dengan nafsu syahwat ya Allah. Maka pandulah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah. Tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah, khususnya hajat kami untuk kami berkenalan dengan baginda Nabi SAW di akhirat nanti ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah, minum daripada telaga Kautsarnya ya Allah, sehingga kami dikenali oleh Nabi SAW sebagai umatnya ya Allah, layak mendapat syafaatnya ya Arhamar Rahimin ya Allah. Jangan Kau haramkan mata kami melihat wajahnya yang mulia ya Allah, jangan Kau haramkan tangan kami menyentuh tangannya yang mulia ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah langkah kami di belakang langkah Nabi SAW menuju ke syurga-Mu ya Allah. Walaupun bukan dengan amalan kami ya Allah, amalan kami tak mampu untuk menandinginya ya Allah, kecuali dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmat-Mu meliputi segala-galanya ya Akramal Akramin ya Allah. Selamatkanlah kubur kami ya Allah, cahayakanlah kubur kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang cinta kepada Al-Quran sehingga kami menjadi ahli Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang sibuk dengan Al-Quran, tamak dengan Al-Quran, tidak kenyang dengan Al-Quran ya Allah, sehingga kami menjadi ahli Al-Quran di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Pilihlah kami dan seluruh ahli keluarga kami menjadi ahli Al-Quran ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Akramal Akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhilah kami daripada sifat riya, ujub, sum'ah, takabur dan segala perkara sifat-sifat yang boleh menghancur amalan baik kami ya Allah. Gantikanlah kami dengan sifat tawadhu dan segala sifat-sifat yang mulia dan mahmudah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kami mohon segala kebaikan yang pernah dimohon oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh, khususnya di ketika saat Ramadan ya Allah. Kami mohon perlindungan daripada segala keburukan dan kejahatan seperti mana yang dimohon oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh ya Arhamar Rahimin. Rabbana ikhlaskanlah kami dalam segala amal yang kami lakukan ya Allah. Berilah keikhlasan dalam niat segala amal yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, berilah keikhlasan darimu ya Allah untuk kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fil hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa hajat kita masing-masing. Amin ya Allah ya Akramal Akramin. Ya Allah ya Rahman. آمين 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 يا رب العالمين بجودك آمين ورحمتك آمين يا أرحم الراحمين بركتك آمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك وتقبل منا صلواتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا دعانا وتقبل منا حوائجنا وتقبل كل شيء أعطيتنا وتقبل منا كل منا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم.